السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita masih lagi dengan izin dan inayah pertolongan daripada Allah membincangkan berkaitan dengan zikir ataupun doa yang dianjurkan untuk kita melakukan di dalam kehidupan kita. Tajuk kita pada malam ini ialah sambungan daripada apa yang telah kita bincang di dalam kuliah yang lepas, iaitu dalam kuliah yang lepas kita menyentuh tentang keutamaan dan kelebihan, fadilat dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang banyak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah yang lepas juga kita telah sebut tentang keseluruhan makhluk yang ada di atas muka bumi ini, baik yang hidup ataupun yang mati, jamad, jamid, bukit bukau, gunung ganang, tumbuh-tumbuhan, batu dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan kamu tidak mengetahui dan memahami bagaimana mereka bertasbih. Kita beriman bahawa makhluk ini bertasbih memuji Allah dengan cara dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Pada malam ini tuan-tuan, kita nak menyebut sedikit tentang waktu yang kita dianjurkan, ditekankan, digalakkan untuk bertasbih secara khusus, berzikir secara umum. Dua waktu yang dianjurkan itu, yang sangat ditekankan, walaupun secara umumnya kita memang disuruh untuk mengingati Allah pada setiap waktu dan keadaan. Tetapi bila kita melihat di dalam Al-Quran, ada dua waktu yang sangat ditekankan, yang penting untuk saya dan tuan-tuan kita rebut perkara ini, iaitu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Sebab itu bagi orang yang beriman, jangan dia melepaskan dua waktu dan saat ini, dua keadaan ini, iaitu pada waktu pagi dan petang. Bagi mereka yang bekerja, teruskan urusan dan aktiviti kehidupan, bekerja, berniaga, berurusan dan sebagainya, berkebun. Dalam keadaan itu pun mereka masih lagi boleh untuk berzikir kepada Allah, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak ada alasan. Kerana Allah menyatakan mereka mengingati Allah di dalam keadaan duduk, berdiri dan mengiring. Dalam setiap keadaan itu boleh untuk kita berzikir. Baik. Di dalam surah Al-A'raf ayat 205, dalam surah Al-A'raf ayat 205, kalau tuan-tuan boleh melihat, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-A'raf ayat 205,
wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu di dalam hati kamu dengan tadarru', merendah diri. Sebab itu orang yang berzikir ni dia kena tadarru', dalam keadaan dia merendah diri, dalam keadaan dia khusyuk, dalam keadaan dia merasa takut, dalam keadaan tawadhu'. Bukan zikir itu untuk nak mengangkat diri dia, tetapi membesarkan Allah. Kita berzikir ni bukan nak menunjukkan kewarakan kita atau kesalehan kita atau kehebatan kita banyak berzikir, tak, tetapi nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata apa? Wa khifatan, dalam keadaan takut. Jadi orang yang berzikir ni dalam keadaan tadarru', rendah diri, merasa hina di sisi Allah, merasa hina dalam pandangan Allah, merasa kecil dengan kebesaran dan keagungan Allah, lemah di sisi Allah. Segala-gala yang dia lakukan di dalam kehidupan ini dengan izin dan kurniaan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, kekuatan dan upaya melainkan dengan kekuasaan dan kekuatan yang Allah bagi. Kemudian Allah kata dengan perasaan takut, dia ingat Allah, menambahkan ketakutan dalam diri dia. Wadunal jahr, dan tidak mengangkat suaranya. Dan tidak mengangkat suaranya ketika dia berzikir itu, dunal jahr minal qaul, dengan dia tidak mengangkat, meninggikan suaranya. Dalam keadaan dia merendahkanlah, lawan kepada meninggikan suara itu. Zikir itu secara sir, itu yang ditegaskan oleh Al-Quran. Sebab itu zikir itu disirkan, direndahkan suara, dilakukan antara kita dengan Tuhan. Sebab itu masyhur Nabi menegur sahabat yang berzikir dengan kuat. Apa kata Nabi? Kamu tidak menyeru Tuhan yang peka, kamu tidak menyeru Tuhan yang gaib. Sesungguhnya dia dekat dengan kamu. Apabila ada sahabat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi kata dia tidak peka, dia tidak berada jauh untuk kamu menjerit, dia itu dekat dan hampir dengan kamu. Maka rendahkan suara. Itu apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita berzikir, rendahkan suara kita. Ia adalah urusan kita dengan Allah. Tak perlu untuk dihebahkan, tak perlu untuk dikuatkan. Dan tidak ada petunjuk daripada Nabi baginda berzikir dengan kuat. Bahkan yang ada larangan daripada Nabi. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu Nabi menguatkan untuk litta'lim, to educate, untuk mengajar, mendidik para sahabat. Setelah itu dikembalikan kepada sir ataupun diperlahankan. Baik. Kemudian dalam ayat ni dia kata bil ghuduwi wal asal. Pada perkataan bil ghuduwi wal asal, iaitu pada waktu pagi dan petang. Sekali saya akan baca beberapa ayat yang menekankan tentang soal pagi dan petang. Tuan-tuan ingat Al-A'raf 205. Pasal banyak ni saya nak sebut ni. Ingat Al-A'raf 205. Baik. Mereka itu mengingati Allah di dalam diri mereka secara rendah diri, dengan perasaan takut dan bimbang, dengan tidak mengangkat suara di waktu pagi dan di waktu petang. Sesiapa yang mengingati Allah pada waktu pagi dan petang, wala takun, tidaklah mereka itu termasuk daripada kalangan minal ghafilin,
dan janganlah kamu menjadi daripada kalangan orang-orang yang lalai. Sesiapa yang tidak berzikir pada waktu pagi atau petang, dia termasuk daripada orang yang lalai. Siapa yang tak baca zikir pagi, tak baca zikir petang, dia termasuk daripada kalangan orang yang lalai. Dia dilalaikan oleh apa? Apa yang melalaikan kita? Yang Quran sebut. Kita dilalaikan oleh anak pinak. Kita dilalaikan oleh harta benda. Kita dilalaikan oleh urusan kehidupan. Kalut dengan hal-hal keduniaan sehingga kita tak boleh berzikir. Yang ada anak cara ada anak, bukanlah tak boleh, sekali lagi dia pergi biak. Cikgu tanya, mana bapa? Zikir. Bukan itu maksud saya. Menguruskan kehidupan itu tuntutan agama. Menjalani kehidupan, mencari rezeki, bertanggungjawab kepada keluarga, menguruskan rezeki anak-anak dan isteri, itu ialah tuntutan agama. Tetapi jangan sampai kita dilalaikan dengan urusan-urusan itu. Di mana tuan-tuan petang tadi? Mungkin di kebun. Di mana lagi? Petang tadi pergi mana? Yang kerja dia kerjalah. Di pejabat. Yang tak ada pejabat ni, berapa orang sangat yang duduk di pejabat ni dalam masjid ni? Tengok ke rambut tu, ada lah kot dia 3 orang yang duduk di pejabat. Yang lain tu bos belakang dah. Mutaqa'id, Arab panggil mutaqa'id. Mutaqa'id ni apa dia? Orang yang duduk saja. Pensioner. Pensioner kan? Mutaqa'id. Ana rajulun mutaqa'id. Kalau Arab tanya, hang buat apa? Ana rajulun mutaqa'id. Aku lelaki yang pencen. Yang tak buat apa. Artinya kita ada urusan apa tuan-tuan? Sehingga kita dilalaikan. Kalau kita pergi urus anak-anak kita pun, tak bolehkah kita nak berzikir? Tak bolehkah sambil kita di kebun, sambil kita mengambil anak-anak kita, sambil kita menguruskan rumah tangga kita, menguruskan urusan kehidupan kita, tidak bolehkah zikir? Tak bolehkah zikir? Sambil bawa kereta boleh menyanyi? Sambil bawa kereta boleh menyanyi tak? Boleh. Kan? Tak ada, no excuse. Tak ada alasan untuk kita tidak berzikir, melainkan kita lalai. Kita dilalaikan. Kadang-kadang tuan-tuan, syaitan melalaikan kita sehingga kita sedang-sedang Allah terlepas dah, Allah maghrib dah, Allahu akbar dah, terlepas. Kan? Sia-sia. So make sure tak miss walaupun satu, walau marrah, walaupun sekali kita tak miss untuk zikir pagi dan petang. Jangan tinggal. Dia akan mai dugaan, godaan. Tuan-tuan, dugaan, godaan, halangan, rintangan, segala benda ni dia akan mai kat kita. Tiba-tiba kita ada kerja, tiba-tiba kita ada urusan, duk tak duk kita ada sebab, macam-macam. Kan? Semua itu untuk apa? Menghalang kita dari mengingati Allah. Sebab itu Allah kata, untuk mengingati aku pagi dan petang. Kita akan tengok nanti. Baik. Kemudian hadirin mukminin, di dalam surah Ali Imran, ayat 41. Dalam surah Ali Imran ayat 41. Tuan-tuan tengok Ali Imran ayat 41. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wadhkur rabbaka katsira wasabbih." Wadhkur rabbaka katsira, dan ingatlah, berzikirlah, mengingati Tuhan engkau, katsira, banyak-banyak. Wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Tadi bil ghuduwi wal asal, yang ni bil ashiyyi wal ibkar. Tadi Al-A'raf 205, yang ni Ali Imran 41. Allah kata, dan ingatlah kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak, kathir.
Semua zikir ni dia datang dengan lafaz kathir, dia tak datang dengan lafaz qalil. Ingatlah Tuhan kamu dengan banyak. Wasabbih, dan bertasbihlah, memuji Allah, bil ashiyyi, iaitu pada waktu malam, wal ibkar, pada waktu malam, yakni pada waktu malam petang, bermulanya maghrib tu, lepas asar lah, lepas asar permulaan hari yang baru, wal ibkar, dan pada waktu pagi. Nampak dalam surah Ali Imran ayat 41. Kata Al-Imam Ibn Kathir, kata Al-Hafidh Ibn Kathir, berdasarkan ayat surah Ali Imran 41, ini adalah perintah daripada Allah untuk Zakaria. Ayat ini merujuk kepada Zakaria agar dia banyak berzikir, bertakbir, bersyukur dan bertasbih. Ibn Kathir kata ayat ini adalah perintah kepada Nabi Allah Zakaria supaya dia banyak berzikir, dia banyak bertakbir, dia banyak bertahmid, dia banyak bertasbih di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang. Sekali lagi disebut dua waktu ni, pagi dan petang. Kemudian Allah menyebut dalam surah Al-Ahzab, dah berapa dah? Dah 3 dah. Al-A'raf 205, Ali Imran 41, Al-Ahzab 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dia, siapa-siapa yang beriman, dia akan pasang telinga dia. Tuan-tuan, apabila Al-Quran menggunakan khitab, dia menyeru atau dia bercakap, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang merasakan diri dia beriman, dia akan memberi perhatian kepada ayat itu. Dia akan pasang telinga dia, dia akan bagi fokus. Sebab apa? Dia sedang dipanggil berbicara dengan Allah, Allah sedang bercakap dengan dia. Tapi kalau siapa yang tak rasakan diri dia beriman, dia tak rasa dia termasuk di kalangan orang beriman, dia tak akan peduli dengan apa yang Tuhan nak cakap. Macam saya panggil jemaah lelaki, jemaah perempuan dia tak dengar, dia tak akan bagi perhatian. Pasal saya nak bercakap dengan jemaah lelaki. Kalau saya panggil jemaah wanita akan bagi fokus, tengok ke saya. Sekarang Allah kata ya ayyuhalladzina amanu. Selepas ini bila tuan-tuan dengar ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, diri tuan-tuan termasuk di dalam seruan itu. Ya ayyuha, nida, seruan, harfun nida. Dia panggil kita. Kita orang beriman tak? Kita orang beriman. Jadi kita termasuk di dalam seruan itu. Allah kata wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah oleh kamu. Dia guna fi'il amar. Fi'il amar ni kalau mengikut kaedah usul fiqh, perintah asalnya apa dia? Perintah asalnya wajib. Mana-mana fi'il amar, kata kerja perintah asalnya ialah wajib. Hukumnya wajib. Kita ada 5 hukum: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Macam mana nak tahu kata benda tu wajib? Dia guna fi'il amar, kata kerja perintah. Kalau dia guna kata kerja perintah, maknanya perbuatan tu wajib, kerana asal kepada perintah, asal kepada suruhan wajib. Jadi kalau ikut ayat ni, berzikir wajib. Siapa yang tak berzikir berdosa. Itu cara mudah faham. Nampak? Ingatlah Allah dengan banyak-banyak. Wasabbihuhu, wasabbihuhu,
wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepadanya bukratan wa asila. Bukrah, bukrah apa maksud bukrah? Bukrah maksudnya pagi, kan? Maksudnya apa? Pagi. Pasal itu Arab ni kalau kita berurusan dengan dia, kita pergi nak buat apa-apa urusan, bukrah, bukrah, hamai esok, hamai esok. Esok tu bila? Esok lah. Kan? Ha? Dulu kita pergi Mekah, Madinah, semua pekerja dia lelaki. Pekerja dia lelaki, kan? Pasal dia dah dasar dia, wanita tak boleh bekerja. Dia punya dasar kerajaan dia tak boleh bekerja. Tapi sekarang kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, dah ada apa? Staf pegawai wanita ni, kan? Adalah pro dengan kontra dia, kan? Apa? Kerja wanita ni dia lebih efisien daripada pekerja lelaki ni. Kalau dulu kita pergi Mekah, kita duduk cop pasport, kita punya beratok panjang, dia boleh pergi bonti, minum teh tepi, sembang dengan kawan dia. Dia punya perangai dia tu, dia tak heran lah. Dia boleh bercakap, telefon, buat tak apa saja lah. Kita punya duduk tunggu depan dia. Itu yang kita punya Arab punya perangai, kan? Ha? Tapi nak buat macam mana, kan? Kita sabarlah. Balik mai ke Malaysia pun lebih kurang juga lah, kan? Ha? Mereka pergi ke tandas beramai-ramai. Mereka katalah, tak tahu betul tak betul, kan? So kita sambung. Dalam ayat ini Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah, memuji Allah. Bila? Bukratan pada waktu pagi, wa asila pada waktu petang. Nampak? Kemudian Allah menyebut dalam surah Al-Mu'min ayat 55. Surah Al-Mu'min ayat 55. Fasbir inna wa'dallahi haqqa wastaghfir li dhanbik wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Al-Mu'min 55. Maka bersabarlah oleh kamu, inna wa'adallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah itu benar, wastaghfir li zambik, mohon ampunlah kepada Allah di atas dosa-dosa yang kamu lakukan, wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dan memuji Allah Tuhan engkau, bil asyi wal ibkar, iaitu pada waktu petang dan pagi. Nampak? Al-Mu'min ayat 55. Berapa ayat dah? 4. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, surah Qaf. Surah Qaf ayat 39. Surah Qaf ayat 39. Qaf 39. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Qaf ayat 39. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbih serta memuji, bertasbih dan bertahmid kepada Tuhan engkau. Bila? Qabla tulu', sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbitnya matahari ini bila? Subuh. Wa qabla al-ghurub, qabla tulu' wa qabla al-ghurub. Qabla tulu', sebelum terbit matahari. Qabla al-ghurub, sebelum terbenam, yakni pagi dan petang. Sekali lagi Quran menyebut pagi dan petang. Qaf 39. Demikian juga Allah menyebut dalam surah Al-Insan ayat 25. Al-Insan ayat 25. Demikian juga Allah menyebut, balik tuan-tuan, balik tengok
Al-Insan 25. Ar-Ra'du ayat 15. Ar-Ra'du ayat 15. An-Nur ayat 36. Ar-Ra'du 15, An-Nur 36, Hud, surah Hud ayat 114. Cukup. Ha? Baik. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan pagi sebelum terbit matahari dan sebagainya ialah sesudah salat subuh. Manakala yang dimaksudkan dengan petang sebelum terbenam ialah sesudah salat asar. Ini seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Dia kata yang dimaksudkan dengan pagi ba'da subh, selepas subuh. Dan yang dimaksudkan dengan petang ba'dal asar, selepas asar. So make sure lepas subuh jangan skip zikir, dan lepas asar jangan terlepas untuk berzikir. Dan tuan-tuan, memanglah pagi dengan petang ni adalah waktu yang sangat mencabar, waktu yang sangat menduga. Pagi pasal apa pagi? Pagi pasal apa dia mencabar, dia menguji dan menduga? Pagi ialah waktu yang sangat terbaik untuk berlengkak. Waktu yang apatah lagi tuan-tuan kalau weather tahu weather. Kalau cuaca macam hari ni macam dia bubuh gam gajah, nak celek tak boleh. Daripada pagi tadi dia hujan, daripada semalam dia hujan. Lepas tu pagi dia buat kelam cerah, reduk cerah. Kan? Kita nak celek pun terpejam, nak celek pun terpejam, terpejam pun terpejam. Kan? Kira nak ruyuk lah. Kan? Baik. Kita tengok sedikit. Kisah yang sangat menarik. Iaitu kisah yang berlaku kepada Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman. Ni Abdullah bin Mas'ud ni. Cerita ni bukan cerita Tok Wali, bukan cerita Tok Khamat, bukan cerita Tok Syekh, bukan cerita siapa-siapa. Cerita sahabat yang Nabi sebut kalau diletakkan betis dia di atas mizan Allah, lebih berat pahala dia daripada gunung Uhud. Uhud tu nak banding dengan betis dia lagi besar pahala, lagi berat. Pahala dia tu agungnya Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman. Tengok. Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Satu orang nama Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Tuan-tuan ingat nama dia Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah Al-Asadi. Dia ni watak, dia panggil pencerita. Dia kata kami keluar menuju ke rumah Abdullah bin Mas'ud selepas semayang subuh. Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah Al-Asadi, Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah Al-Asadi. Dia kata satu pagi kami keluar pergi rumah Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Kami keluar lepas subuh. Lepas subuh, lepas dia makan telur separuh masak, dia pergi. Tak ada lah yang tu kita. Dia pergi. Bila sampai di rumah Abdullah bin Mas'ud, kami bagi salam. Assalamualaikum. Kemudian dia jawab dan dia bagi izin. Mai masuk. Waalaikumsalam, mai masuk.
Ini sahabat besar ni. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat besar. Sahabat yang terkenal. Tuan-tuan bisa pernah mendengar kisah dia dengan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni satu hari Abu Musa Al-Asy'ari dalam riwayat Ad-Darimi, hadis ni masyhur, riwayat ni selalu kita dengar. Apabila Abu Musa sampai di rumah Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, orang duk ada di luar, tak masuk. Kemudian keluar Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa kata, tadi masa aku nak mai jumpa dengan hang ni, nak mai ke rumah ni, aku melihat di masjid Nabi ada benda yang bagus, tetapi aku tidak pernah melihatnya pada zaman Nabi. Benda itu baik, pada pandangan aku nampak macam bagus, tapi aku tak pernah nampak pada zaman Nabi. Abdullah bin Mas'ud tanya, hang nampak apa? Apa yang hang nampak? Dia kata ada beberapa orang yang membuat halaqah, buat lengkong, mereka buat bulatan. Kemudian ada satu orang ketua, dia pegang ketua batu, dia sebut kabbiru mi'atan, Allahu Akbar 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia ambil ketua batu, dia berkira, ambil ketua batu, dia berkira, ambil ketua, Allahu Akbar, hallilu, tahlil la ilaha illallah, sabbihu subhanallah, subhanallah. Pegang satu ketua batu, ada satu tekong tu, takbir, Allahu Akbar, Allah, beramai-ramai. Baguslah aku nampak, tapi aku tak pernah nampak zaman Nabi buat macam tu. Sahabat, pasal Abu Musa sahabat, Abu Musa Al-Asy'ari, dia sahabat, dia kata aku tak ada nampak. Abdullah bin Mas'ud, dia sahabat lagi, dia sahabat, dia kata apa? Hang kata apa dekat mereka? Aku tak berani nak kata apa, aku nak larang pun benda tu bagus, tapi aku nak kata baik, benda itu tidak ada pada zaman Nabi. Nabi tak pernah buat macam tu. Abdullah bin Mas'ud kata, jom kita pergi tengok. Saya ringkaskan cerita kerana tuan-tuan selalu mendengar. Apabila sampai, alang-alang kita sebut nama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud kata apa? Celaka kamu umat Muhammad. Terus dia bantai buat tu. Celaka kamu umat Muhammad. Baju Nabi belum terkoyak lusuh, belum rosak, pinggan Nabi belum pecah, baru saja Nabi wafat, sahabat Nabi pun hidup, ramai lagi keliling kelalang kamu, duk ada ramai lagi boleh duk tanya, kamu telah buat satu benda baru dalam agama yang tidak ada contohnya daripada Nabi. Kamu pandai-pandai duk mereka rosak agama ini. Dia kata dekat Abdullah bin Mas'ud, dia berkata kami ni buat benda ni kerana niat baik, tujuan kami baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Berapa ramai orang yang niat baik tetapi tidak mendapat apa-apa kerana caranya tak betul. Abdullah bin Mas'ud jawab, dia kata kami niat baik, kami maksudkan dengan perbuatan kami ni perkara yang baik, kami tak mengharapkan melainkan benda baik. Ini benda baik, niat pun baik. Nabi Abdullah bin Mas'ud kata, ramai kamin murid, berapa ramai orang yang nakkan khair, kebaikan, tak kena, tak dapat apa, salah cara dia. Apa lagi kata Abdullah bin Mas'ud dalam athar tu? Abdullah bin Mas'ud kata, alangkah eloknya daripada hampa duk ambil ketua batu tu, duk buat lagu tu, hampa pergi ambil ketua batu tu, hampa kira dosa hampa, lagi bagus. Tegas Abdullah bin Mas'ud. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, sebelum saya nak sambung cerita Abdullah bin Mas'ud yang Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah Al-Asadi ni tak, kita baru tak baca lagi ni, saya nak sebut sikit.
Ada satu video saya nampak, ada orang share dengan saya. Dia kata, ada satu penceramah, dia sebut, dia kata kita ni bagus bertasbih guna batu ni, biji tasbih ni. Dia kata lagi bagus kalau batu aqiqah, lagi mahal, lagi bagus, cari yang 7-800. Tuan-tuan, biji tasbih harga berapa? Kau tak nak biji tasbih? Sebab dia kata semua batu-batu ni ada ruh. Jadi lagi mahal nanti batu-batu ni akan jadi saksi di hadapan Allah. Tuan-tuan hadirin mukminin, pertama, saya nak sebut dari sudut fakta ni. Pertama, hukum menggunakan biji tasbih sebagai alat untuk kira nak tasbih ni, dari sudut hukum harus boleh. Dia hanya instrumen, alat. Macam kita main masjid naik kereta, ada orang naik gerek, ada orang naik motor. Itu ialah wasilah untuk kita buat ibadat. Dia bukan ibadat tu sendiri, dia hanyalah alat. Sebab itu tuan-tuan, menggunakan biji tasbih untuk kira subhanallah, subhanallah, ambil subhanallah, subhanallah, itu alat. Dia tak ada fadilat. Dia tak ada fadilat apa, dia tak ada apa-apa kelebihan. Yang sabit dalam hadis apa dia? Yang sabit dalam hadis yang Nabi suruh, anamil mustantaqah, itu ada dalam hadis. Nabi kata ni, guna jari jemari kamu kerana jari jemari kamu ini akan ditanya dan dia akan bercakap. Itu ada dalam hadis. Dan Nabi sendiri zikir guna subhanallah, subhanallah, anamil, jari jemari, hujung jari, atraf asabi' ni, anamil. Untuk nak guna biji tasbih tak ada masalah. Dan sekarang ni moden teknologi, bukan biji tasbih ya. Dia ada apa tu? Tak tu. Ada satu orang hantar hadiah mai kat saya. Jenis boleh tak. Ada cincin, tekan. Ada satu orang hamba Allah beli benda tu. Saya kata nak buat apa ni? Masa tu dia pergi umrah dengan saya. Dia kata nak kira tawaf. Tak bagi pening. Habis satu, tak tekan satu. Habis satu, tak tekan satu. Habis satu, tak tekan satu. Tu yang jenis cincin jari kecil tu. Apa yang berlaku? Bila dia tawaf, Arab, Pakistan, Turki rempuh, dia terus tak. Tak kelut. Berapa ada haji? Tak tahu orang, dia pun tolak belakang ni, tertekan 12 dah. 7 je haji. Apa hang tekan sampai 12? Tuan-tuan hadirin mukminin, ini no problem, not a big deal, bukan benda besar, bukan isu besar. Siapa nak tasbih? Tapi bila you kata menggunakan biji ini lebih afdal, lagi mahal, lebih afdal, lebih besar pahalanya, terbaik, ganjarannya hebat, you mesti datangkan dalil. Hatu burhanakum. Yang nak bagi pahala, yang nak kata lebih baik, yang nak kata afdal ni Allah dan Rasul. Allah dan Rasul tak kata batu akik, batu zamrud, batu delima, batu apa, tak ada. So kita jangan memandai-mandai ini agama Allah, bukan agama kita. Sekali lagi yang tokek batu delima, dia akan jual batu delima. Dia kata batu. Tuan-tuan, saya bawa orang pergi Mekah. Sampai di satu tempat, naik Bangladesh, Indonesia ni jual biji tasbih. Satu kayu kokoh. Kayu kokoh tu saya tak pelik sangat. Pasal apa? Pasal dia kayu Nabi Nuh, kayu Nabi Musa, kayu Nabi Harun, kayu Nabi Ishak, kayu segala kayu, semua Nabi-Nabi ni kayu kokoh lah. Yang saya tanya Indonesia ke Bangladesh tu, tasbih biji unta. Bisa dengar biji unta? Tulang unta ke apa, telur unta ke saya tak tahu. Tulang unta. Tulang unta. Kira saya tak bohong lah, pasal tuan-tuan pun tahu. Saya kata mari sini.
Apa kelebihan tasbih biji unta ni? Sama lah macam hak yang duk ceramah tadi ni, dia pun goreng ya. Bukan ada hadis. Dia tak Abu Hurairah mana? Wallahu alam, kita tak tahu. Dia kena datang hatu burhan. Ni bukan soal saya, ni bukan soal siapa, ni soal agama. Kita tak nak orang mengambil kesempatan tunggang agama, jual biji tasbih. Siapa tak mau beli? Kita duk kira tangan dia elok, tiba-tiba kawan kita habang, hang baik guna biji tasbih. Kalau lagi mahal lagi bagus. Ni aku jual ni. Yang ni dia panggil batu khamat, diambil daripada atas wang gunung. Nak ambil ni bukan senang. Kalau hang tak percaya, hang balik rumah hang tutup lampu, dia akan keluar cahaya. Tu ingat orang kita kan. Beli biji tasbih, dia tutup lampu bercahaya. Yang tu bukan khamat, yang tu memang dia mengeluarkan cahaya. Astaghfirullah. Benda macam tu pun kena scam. Lepas tu saya nak sambung balik tahun atang kayu unta tadi. Biji unta, tulang unta. Weh tuan-tuan, kalau dengar dia punya argument dia, silap lagi pulang kita beli semua kat dia. Dia kata ni, pasal apa tasbih biji unta ni afdal? Kerana dia kata unta ialah binatang yang paling sabar. Boleh berjalan di atas padang pasir berminggu-minggu tak minum air. Buh bila atas belakang apa pun dia muat. Dia ni jenis orang binatang yang tenang, steady, cool, sabar, gigih. Dia bagilah. Dan dia kata, dengar itu baru unta. Apa kaitan dengan kita pula ada tasbih? Jadi kalau kata tuan beli biji tasbih tulang unta, berzikir ni dia memerlukan kesabaran. Nampak tak? Cakap tak tengok orang, takkan Pak Lebay nak bohong. Dia kata zikir ni memerlukan kesabaran. Jadi bila kita guna tulang unta, kita akan sabar macam unta. Nampak tak dia punya hubung kait dia? Jadi yang tuan-tuan tak sabar tu mungkin tulang kambing. Mungkin tulang, tak tahulah tulang apa. Tuan-tuan duk tasbih tu tulang apa? Ni tulang unta. Jadi kalau nak sabar kena guna tulang unta. Saya kata tulang unta aku tak tahu, tapi hang memang dungu macam unta. Ada pula dia pandai-pandai pergi duk kait dengan unta. Tuan-tuan, orang nak jual, kita pun belilah zikir tulang unta. Tak ada dalam hadis. Unta ada banyak zaman Nabi. Ada Nabi buat dengan biji unta. Ada Nabi kata sebaik-baik zikirlah guna tulang unta. Sesungguhnya sabarlah orang-orang yang berzikir dengan tulang unta. Tak ada dalam hadis. Sebab itu saya nak tegaskan sekali lagi, menggunakan alat apapun untuk mengira biji tasbih ataupun subhanallah, alhamdulillah, hukumnya harus yang sabit, yang afdal ialah menggunakan jari kita. Kerana ini ada hadis yang akan ditanya dan dia akan bercakap, itu yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan kita tak mengatakan salah kalau nak guna biji tasbih dan sebagainya, tetapi ingat, jangan memandai-mandai meletakkan fadilat-fadilat tertentu yang tidak disebut oleh Nabi SAW. Itu isu dia. Baik, kita sambung cerita Abdullah bin Mas'ud ni. Apabila dia suruh kami masuk, kami tak masuk. Keluar mai jariah hamba dia. Perempuan hamba jariah keluar mai. Dia kata awak tak masuk. Abdullah bin Mas'ud panggil suruh masuk. Oh, boleh masuk ah. Depa pun masuk. Bila depa masuk tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud tanyalah. Depa masuk-masuk, depa tengok Abdullah bin Mas'ud duduk di atas tikar sembahyang dia, duduk astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Duduk berzikir. Dia berhentilah, dia tanya, "Awak yang hampa tak masuk tadi?" Depa kata, "Kami takutlah nak duk celapak masuk dalam rumah orang. Manalah tahu ada ahli keluarga engkau yang sedang tidur. Kan ini waktu pagi." Dengar mereka kata lagu tu tuan-tuan, angin dia. Dia kata kami takutlah nak masuk, mana tahu mereka duk tidur berkelempang kan. Duk tidur ramai-ramai ni kan. Pagi ni waktu orang tidur.
Tu kami tak berani masuk tu. Takut nampak aurat ke, nampak duk lena ke apa ke. Dia pun bagi alasan macam tu, baguslah. Apa dia Abdullah bin Mas'ud kata? Alhamdulillahilladzi aqalana yawman hadha wa lam yuhlikna bidhunubina. Abdullah bin Mas'ud sebelum tu dia kata apa dekat dia bawah? Sebelum dia kata yang ni, dia kata, adakah hampa sangka keluarga Abdullah bin Mas'ud akan tidur lalai pada waktu yang penuh keberkatan? Dia kata, adakah hampa sangka keluarga aku tidur pada waktu pagi, pada waktu yang Tuhan berkat, dia pun duduk tidur? Abdullah bin Mas'ud kata, tak mungkin itu terjadi pada ahli keluarga aku pada waktu pagi. Artinya keluarga dia takkan tidur, semua bangkit pada awal pagi. Kemudian tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud kata kat jariah dia, hang pergi tengok, keluar tak matahari lagi? Jariah dia pergi tengok, keluar dah. Abdullah bin Mas'ud kata, alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadha. Segala puji bagi Allah yang telah merezekikan pada kami pada pagi ini, dan dia tidak melalaikan dan memusnahkan kami dengan dosa kami pada hari ini. Dia bangkit, dia sembahyang 2 rakaat. Itu dia apa yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud. Azan tu tuan-tuan, sekali lagi saya sambung sikit kesudahan apa yang berlaku kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Bismillah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apabila setelah selesai dia berzikir pada waktu pagi, dia bangkit dari salat 2 rakaat. Dia kata alhamdulillah. Sebelum tu 2-3 kali dia suruh jariah dia pergi tengok. Dah terbit matahari. Tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi ni menunjukkan kepada kita tabiat sahabat-sahabat Nabi, mereka duduk selepas daripada subuh sehingga terbit matahari untuk zikir. Ini menjawab kepada ayat-ayat tadi ni yang kata berzikir pada waktu pagi dan petang. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Uqbah bin Amir, 3 sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Uqbah bin Amir al-Juhani, Nabi larang 3 waktu. Yanhana an nusalliya, untuk kami semayang, fihinna, pada 3 waktu ni tak boleh semayang, haram. Yang pertama apa dia? Daripada terbit fajar, maksudnya lepas subuh tu, lepas daripada kita sembahyang subuh tu, maknanya pagi tu, hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi', iaitu ketika lepas daripada subuh sehinggalah terbitnya matahari naik meninggi. Sebab itu lepas daripada subuh haram salat. Satu lagi bilang wahina yaqumu qa'im adh-dhahirah hatta tamil asy-syams, iaitu ketika matahari tegak sehinggalah dia gelincir atau dia condong tengah hari lah. Yang ketiga, wahina tadayyafu asy-syamsu lighurubi hatta taghruba, iaitu selepas daripada asar sampai terbenam matahari. Tuan-tuan, para ulama menyatakan antara hikmah sebab kenapa dilarang kita salat dan tidak ada salat sunat selepas daripada subuh dan asar, untuk dikhususkan kepada zikir, untuk dikhaskan kepada kita berzikir. Sebab itu lepas daripada salat subuh kita tak salat, tak ada salat, dilarang salat, untuk memberi ruang kita berzikir. Lepas daripada asar pun tak ada salat sunat, tak ada salat sunat ba'da asar, untuk juga memberi ruang kita berzikir. Dan tuan-tuan, 2 waktu tersebut 2 waktu yang paling banyak manusia lalai, iaitu subuh dan asar. Subuh kerana pagi orang tidur, macam yang berlaku tadi. Dia berkata keluarga Allah bin Mas'ud tidur, dia marah. Dia kata tak mungkin keluarga aku tidur pada waktu yang diberkati. Hampa sangka keluarga aku perangai macam tu? Tak. Sebab itu dalam satu athar Abdullah bin Abbas, dia tengok salah seorang anak dia tidur pada waktu pagi. Kita tuan-tuan make sure anak-anak kita jangan tidur waktu pagi, melainkan mereka memang terpaksa tidur. Tak ada hadis larang, tapi ada hadis yang hin kata macam tak bagus tidur. Hadis larang tidur tak ada, tapi hadis-hadis menunjukkan macam Nabi memang tak tidur lah. Satu, Nabi akan duduk sehingga terbit matahari, Nabi akan berzikir. Abdullah bin Mas'ud sendiri tak benarkan keluarga dia tidur. Abdullah bin Abbas bila dia tengok anak dia tidur pagi, dia kata apa? Dia kata qum, bangkit. Qum, bangkit. Kecuali tuan-tuan kena fahamlah, kecuali mereka yang memang kerja malam tidur siang. Orang yang terpaksa, orang yang mungkin berniaga malam, shift malam, bekerja malam siang. Yang ni tak ada masalah lah. Ini yang tak ada kerja apa pun, yang pukul 12 tak ketahuan bangkit lagi, pukul 1 tak ketahuan bangkit lagi. Mana anak kita tidur, awak hantar gerak, biar pi kesian, semalam dia balik sayur, dia pergi mana? Dia pergi menyembang. Yang ni, yang
Suruh dia bangkit. Qum. Abdullah bin Abbas kata, qum. Hampa bangkit. Atanam fi as-sa'ah allati tuqassamu fihi al-arzaq. Atanamu fi as-sa'ah. Adakah hampa tidur? Abdullah ibn Abbas kata, qum. Atanamu fi as-sa'ah allati tuqassamu fiha al-arzaq. Adakah kamu semua tidur pada waktu fihi, pada waktu yang tuqassamu, Allah bahagi-bahagikan arzaq, rezeki. Abdullah bin Abbas kata, hampa tidur, hampa tahu waktu ni Tuhan bagi rezeki, hampa tidur pada waktu Tuhan duk bedak-bedak rezeki ni, bangkit. Sebab itu Ibnu Qayyim kata makruh di sisi salah orang yang tidak ada halang, orang yang tidak ada masalah untuk tidur selepas daripada subuh. Bangkit, zikir. Jangan tidur. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dari sudut kesihatan pun, tidur pagi tak bagus. Dia akan jadi tak sihat. Kan? Jangan bangun. Ha? Kan? Buatlah apa-apa pun, kan? Yang pentingnya jangan tidur. Zikirlah, kan? Zikir. Habis sangat tuan-tuan tak ada buat apa, keluar pergi menyapu di luar. Kan? Bagus bangkit pagi. Nabi SAW baca satu doa tau untuk orang yang bangkit pagi ni. Sahabat yang cerita ni nama dia Sakhar. 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 Dia kata Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Engkau berkatilah urusan pagi umat aku. Apa sahaja pekerjaan yang mereka lakukan diberkati. Sebab itu pagi ni berkat. Kita doa, kita zikir, kita buat kerja, kita bangun, bagus. Orang yang bangkit lewat ni tabiatnya pemalas. Sebab itu orang-orang kaya semua bangkit awal. Yang kaya yang bangkit sayur. Sebab itu tuan-tuan tengok kebiasaan orang yang hebat, dia akan bangun awal. Cuba tuan-tuan tengok orang yang berjaya. Apakah rahsia kejayaan? Saya akan bangun awal, saya akan keluar pergi kerja, menoreh getah ke, pergi tangkap ikan ke, buka kedai. Sakhar ni yang riwayat hadis ni, perawi ni, dia businessman. Sakhar tu dia sendiri as a businessman. Dia bila dengar Nabi baca hadis ni, tahu dia kata apa? Hampa yang kerja dengan aku, hampa bangkit awal, buka kedai awal. Pasal apa? Pasal dia riwayat hadis bangkit awal. Pasal itu orang yang hajak hadis bangkit awal, dia kena bangkit awal. Ni dia ajak hadis bangkit awal, dia bangkit sayur. Kan? Sakhar tu dia meniaga, dia untung pasal dia bangkit awal. Tuan-tuan hadirin mukminin, besok kita akan bangkit insya-Allah. Wa ma tadri nafsu madza taksib. Walaupun kita tak tahu, kita serah pada Allah, tapi kita akan bangkit. Bangkit tuan-tuan. Tuan-tuan bangkit esok, salat subuh, zikir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Semua tu kami berpagi-pagi dengan memuji Allah. Kami berpagi-pagi, kami bangun pagi dengan fitrah Islam, dengan kalimah ikhlas, dengan agama Muhammad, dengan ajaran bapa kami Ibrahim. Kita memuji Allah di pagi hari. Allah berkat urusan kita, Allah berkat rezeki kita, Allah berkat umur kita, Allah berkat masa kita, Allah berkat keluarga kita. Tenang, bahagia dan lancar urusan kita. So tuan-tuan hadirin mukminin, untuk mengelakkan diri kita masuk daripada kalangan orang yang lalai, orang yang rugi, orang yang malang, jangan lepaskan zikir pagi dan petang. Baca tak sampai setengah jam, lepas tu teruskan urusan. Kalau tuan-tuan ada urusan, sambil buat urusan, tuan-tuan baca. Sehingga di kalangan para ulama, siapa yang terlepas baca pagi, dia qada petang. Siapa yang terlepas baca petang, dia qada malam. Pasal apa? Kalau dia mula tinggal, dia akan hilang terus. Sebab itu Nabi SAW kalau dia terlepas sembahyang malam,
dia terlepas tahajud, dia akan ganti esoknya. Esok siang dia akan ganti tahajud yang semalam. Nanti kita bincang macam mana. Tapi nak tunjuk kata tak boleh ada ruang kita skip, kerana itu akan menyebabkan kita futur. Kita apa futur ni? Kita akan cuai. Kita akan gugur. Jadi mudah-mudahan, melainkan kalau tuan-tuan semua ada tasbih biji unta. Yang tu tak payahlah kan. Tuan-tuan akan segagah unta. Kan? Dia kata apa? Pasal apa kain pelikat? Dia kata kain pelikat yang terbaik, kain pelikat cap apa? Gajah duduk. Kenapa? Kerana bila gajah duduk pun kain tu tahan. Tuan-tuan kena faham tu setiap makna tu. Mangga macam sarung mangga. Boleh faham? Depa lah kata tuan-tuan hadirin. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan memberkati urusan kita. Semuanya balik kepada iman kita. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.